hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersama-Mu selamanya. Ramadan di hati, Ramadan, mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwa, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersama-Mu selamanya. Ramadan di hati, Ramadan, mohon usah pergi. Sebenarnya kau menantikan hadirmu, hidupkan suram di jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatku itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan, mohon usah pergi. Ramadan di hati, Ramadan, mohon usah pergi, mohon usah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulakan dengan baca kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT pada petang ini dapat kita berjumpa dalam Google Meet untuk kita sama-sama bincang berkaitan dengan fardu ain. Perkara asas fardu ain. Perjumpaan kita pada petang ini adalah saya mungkin kalau tak disambung PKP inilah perjumpaan kita yang terakhir kan. Perjumpaan kita terakhir dalam Google Meet dalam kelas Pafa sebab lepas ni minggu depan kamu dah mula apa? Sekolah. Okey. Minggu depan cuti seminggu, lepas tu cuti, buka sekolah, kamu kena hadir ke sekolah. Jadi Pafa kita berada di sekolah lah. Jadi kita ada dua lagi perjumpaan lepas ni, kelas Pendidikan Islam hari Rabu dan hari Khamis. Minggu ni adalah minggu terakhir untuk PDPR. Baik, hari ni hari Isnin 22 Mac 2021 bersamaan dengan berapa Syaban? Siapa ingat? Siapa tahu berapa Syaban sekarang? Berapa Syaban? Siapa boleh bagi tahu? Sekarang berapa Syaban? Berapa Syaban sekarang? 8 hari bulan Syaban 1442 lagi setengah bulan lagi kita akan berpuasa di bulan Ramadan. Betul. Lagi berapa hari? 8 hari bulan lagi berapa hari agaknya? Lagi 20 ataupun 19 hari lagi kita akan berada di bulan Ramadan. Dan tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan Ramadan. Tajuk perbincangan kita pada hari ini dalam Pafa ialah berkait dengan Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan. Ustaz. Ya, apa? Saya tanya lah. Kalau malam Lailatul Qadar tu bila jadi? Malam Lailatul Qadar tu Allah saja yang tahu. Dalam hadis dia nyatakan carilah malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Dan jangan tinggalkan 10 malam yang terakhir. 10 malam terakhir tu kalau boleh jangan lepaskan peluang untuk mencari malam Lailatul Qadar. Baik, dalam bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Itu nanti kita bincanglah apa yang terdapat dalam malam Al-Qadar tu, Lailatul Qadar. Baik, kita nak bincang tentang puasa. Puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang keberapa? Islam keberapa? Sebenarnya kita dah bincang 2 kalimah syahadat, lagi solat, satu zakat, sekarang puasa. Jadi rukun Islam keberapa? Rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Rukun Islam yang keempat berpuasa dalam bulan Ramadan. Tengok Islam ada 5, yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dalam buku Pafa kamu ditulis dengan ringkas ini puasa dalam bulan Ramadan iaitu ibadat dengan cara menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertakan dengan niat. Ia wajib ditunaikan selama 9 dalam bulan Ramadan. Jadi kita akan bincangkan lebih lanjut lagi. Sebelum itu saksikan episod
Atun Akil berkaitan dengan puasa ni. Nak tengok tak? Nak. Nak tengok tak? Nak tengok? Siapa nak tengok angkat tangan? Saya. Angkat tangan. Saya dah tengok 2 kali je. Atun Akil berkaitan dengan Tengok puasa. lagi. Nak tengok nanti. Dah tengok Dia ada lagi. 2 episod. Dia ada 2 episod tentang puasa ni. Saya dah tengok tak? Nak tengok lagi. Macam best. Nak. Ya. 2 orang je nak tengok. Macam sangkut. Maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Rabu 10 hari bulan Julai. Waalaikumsalam. Ya Afif. Ya, esok kira jadilah. Nanti bagi tahu kat semua kawan-kawan kita ya. Assalamualaikum Akil. Waalaikumsalam Ustaz Amal. Syukur. Esok kita dah mula berpuasa. Alhamdulillah. Kalau macam tu, esok minta semua datang awal sikit ya. InsyaAllah Ustaz. Wahai Dodon, bilalah nak masak? Kamu semua kena banyak bersabarlah. Untuk memasak dodol, kita kena banyak bersabar. Sebab prosesnya makan masa yang panjang. Mengikut pengiraan saya, dengan jumlah dodol yang dimasak ni, kita boleh dapat hasil jualan sebanyak RM250. Wah, banyak tu. Tak sangka ya. Banyak kita dapat, banyak juga kita dapat beri pada orang. Juga banyak pahala. Alhamdulillah. Semoga Allah permudahkan urusan kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu semua tengah buat apa ni? Mereka tengah kacau dodol tu. Hari Raya kan lama lagi. Tahu aku lah kan, orang masak dodol ni bila nak raya je. Dodol ni bukan untuk hari raya. Tapi kami nak jual dan hasilnya nanti kami nak bagi kat rumah anak yatim kat kawasan perumahan kita ni. Boleh kami makan dodol ni? Tak boleh. Ini untuk dijual. Sabar. Kamu berdua tak nak turut serta ke? Kalau makan bolehlah. Kalau kamu berdua tolong, nanti dapat pahala tak? Tak apalah. Kamu ajalah yang buat. Bila kami tak tolong, banyak sikit pahala kamu dapat. Tak apalah kawan-kawan. Kalau mereka hendak menolong, biarlah dengan hati yang ikhlas. Seramai ini pun sudah memadai.
Ucut, apa ni? Dapatkan dodol enak buatan Masjid Assalam. Ish. Sedapnya. Hanafi, sedap juga dodol yang mereka buat tu kan? Betul lah. Kalaulah aku ada duit, dah tentu aku beli banyak-banyak. Siap menderma lagi. Elah, apalah kau ni? Tak payah pakai duit pun kita boleh makan tau. Ha? Macam mana tu? Jom ikut aku. Oi, tunggu aku. Sikit lagi tu Afif, Aiman. Ya, kita tengok dulu. Wah, sedapnya. Astagfirullahalazim. Terlupa. Puasa. Alhamdulillah. Dodol kamu semua sudah masak pun. Jadi niat kamu semua untuk bersedekah sudah hampir sempurna. Hanya Allah yang Maha Pemurah sahaja yang akan membalas budi baik kamu semua. Tahniah Ustaz ucapkan kepada anak-anak atas kesabaran yang kamu tunjukkan dalam menjayakan program ini. Allahu Akbar, Allah. Anak-anak, dah masuk waktu asar ni. Kita bersolat dahululah ya. Tak apa ke kita biarkan saja dodol tadi tak berjaga? Alah, tak ada siapa yang nak ambil lah. Lagipun, dodol kita dah masak pun. Cuma nak bagi dia sejuk aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bersabar tu kan separuh dari iman, Ustaz. Betul tu. Maksudnya Allah akan sentiasa menguji keimanan seseorang dengan banyak dugaan. Oleh itu, kita kenalah bersabar menghadapinya. Sebagai contoh, berpuasa di bulan Ramadan ini, kita diuji supaya menahan diri dari makan dan minum. Allah menguji keinginan kita untuk makan. Jadi, jika kita tak sabar, takut-takut puasa kita tak dapat pahala pula. Hehehe, tak ada orang. Habislah puasa kita. Kuat betul godaan dodol ni ya. Wah, pandai betul lah mereka masak dodol ni. Betul-betul sedap. Aku rasa nak bawa balik sikit dah. Ni bukan nak bawa balik sikit ni. Haha, tapi mereka takkan perasan kena. Apa pasal lihat sangat ni? Ini dodol ke getah? Dodol terbang! Ya Allah, kenapa pula tu? Macam suara Khairul dan Hanafi je tu. Mari. Astaghfirullahalazim. Okey. Itu Fatun Akil berkaitan dengan puasa Itu dia ada sambungannya. Nanti kita tengoklah apa sambungannya, apa yang terjadi nanti.
Okay, kita lihat apa yang kita boleh bincangkan berkaitan dengan puasa ni. Lihat, pertama kita lihat apakah takrifan ataupun pengertian puasa. Dari segi bahasa, puasa maksudnya menahan diri. Dari segi istilah syarak, puasa maksudnya menahan diri daripada makan, minum dan perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar, sidik sehingga terbenam matahari serta dengan niat. Menahan diri daripada makan, minum dan juga perkara yang boleh batalkan puasa bermula daripada terbit fajar sidik iaitu azan subuh hingga terbenam matahari sehingga waktu maghrib. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan artinya menahan diri pada makan dan minum serta segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sehingga terbenam matahari pada bulan Ramadan. Hukum puasa Ramadan adalah wajib bagi umat Islam. Umat Islam juga dikendaki menahan diri daripada menipu, mengeluarkan kata-kata buruk atau sia-sia serta bertengkar dan bergaduh. Hal ini kerana puasa merupakan medan latihan memupuk kesabaran, kejujuran serta bertolak ansur dalam diri. Secara tidak langsung, amalan puasa akan menyuburkan sikap murni dalam diri pelakunya. Jadi itu berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Dalil ataupun ayat Quran berkaitan dengan kewajipan puasa di bulan Ramadan, kita boleh lihat pada surah Al-Baqarah ayat 183. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu, semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa ni adalah ibadat yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW pun berpuasa. Hadis Rasulullah SAW ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya diriwayatkan oleh Ahmad An-Nasai Al-Bahaki daripada Abu Hurairah yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkat. Allah telah memfardukan ke atas kamu berpuasa padanya. Sepanjang bulan Ramadan itu dibuka segala pintu syurga dan ditutup segala pintu neraka serta dibelenggu segala syaitan. Sebab tu dalam bulan puasa kita hanya berperang dengan nafsu kita kan. Musuh kita syaitan telah dibelenggu, telah dirantai. Jadi kita digoda oleh nafsu saja. Kalau sekarang ni Kalau saka dia kena ikat sekali je? Saka tu jin. Jin ni tak. Syaitan dibelenggu, dirantai, tidak dibenarkan menggoda manusia di bulan puasa, di bulan Ramadan. Jadi manusia digoda oleh nafsu. Jadi orang yang tewas kalah dengan nafsunya di bulan Ramadan, maka dia susah dia nak membentuk diri dia. Sebab dalam bulan Ramadan saja kita berperang dengan nafsu. Kalau bulan lain kita berperang dengan nafsu dan syaitan. Sekarang ni syaitan bergoda kita kan. Kalau sekarang ni kita malas nak buat satu kebaikan.
sebab godaan syaitan dan juga nafsu yang ada pada diri kita. Di bulan Ramadan nanti syaitan dah tak bisikkan kejahatan, tapi musuh kita nafsu pula. Kalau kita tak dapat mengawal nafsu di bulan Ramadan, payahlah. Bulan lain memang kita tak mampu. Sebab tu bulan Ramadan, bulan mendidik nafsu kita. Niat puasa Ramadan. Tidak wajib dan tidak juga sunat berniat dalam bahasa Arab. Niat dalam bahasa Arab. Nawaitu sauma ghadin an adai pada syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tak wajib niat dalam bahasa Arab. Mendai dalam apa-apa bahasa yang difahami. Itu pun lebih baik dan berpahala jika diamalkan dalam bahasa Arab dengan niat cinta kepada bahasa Arab sebagai bahasa Nabi Muhammad SAW dan bahasa Al-Quran. Niat tu dalam hati. Niat tu dalam hati. Saja aku puasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Lepas niat setiap malam. Ingat ringkas nawaitu sama Ramadan lillahi ta'ala. Saja aku puasa Ramadan kerana Allah Ta'ala. Jadi nak niat puasa ni bila iaitu sebelum Fajar Shadiq lah. Niat puasa tu sebelum Fajar Shadiq, sebelum waktu subuh. Kalau bulan puasa wajib, puasa fardu ni, puasa bulan Ramadan sebelum azan subuh tu dah niat. Satu malam biasanya sebelum tidur kamu dah pasang niat lah esok nak puasa. Ataupun niat sebulan. Awal Ramadan nanti belum masuk satu Ramadan kamu dah pasang niat dah malam tu. Nak puasa selama sebulan di bulan Ramadan. Tu pun dah boleh. Kalau terlupa niat, maksudnya dah niat sebulan tu. Jadi masalah niat ni tak ada masalah sebab semua orang dia dah niat. Kalau kamu dah bangun sahur, kan, kamu dah niat lah tu. Kamu dah bangun sahur tu untuk apa? Untuk puasa kan. Pasti kamu dah niat nak puasa. Betul. Ya. Niat puasa ganti dengan niat lain. Niat puasa ganti dengan niat puasa Ramadan. Lain lah. Niat dalam hati kamu nak puasa apa. Kalau kamu niat dalam hati kamu nak puasa gantilah. Kalau kamu niat puasa tu puasa sunat, jadilah puasa sunat. Niat kamu macam mana? Niat tu dalam hati kan. Kamu nak buat apa? Satu perkara tu mesti ada niat. Niat ni tak semestinya kena lafaz. Dia dalam hati kamu. Niat tu dalam hati. Lafaz tu lafaz. Seelok-eloknya dilafazkan. Tapi kalau dalam hati tu dah memadai. Kalau niat puasa pada esok hari, contoh nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Saja aku puasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Lepas niat yang lengkap, nawaitu shauma ghadin an adai fadhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saja aku puasa esok hari bagi menaikkan puasa bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okay ni. Sebenarnya bangun untuk bersahur itu sudah dikira berniat, berniat untuk puasa. Malah ada niat atau cita-cita dalam hati untuk bangun sahur itu juga dikira sudah berniat untuk berpuasa. Kamu bertidur malam, kemudian kamu dah niat esok nak bangun sahur. Tiba-tiba kamu tak terbangun sahur, bangun-bangun dah subuh. Dengan automatik kamu dah niat nak puasa tu. Kamu niat nak bangun sahur tu untuk berpuasa kan. Okay. Tadi atau cita-cita dalam hati untuk bangun sahur itu juga dikira sudah berniat untuk berpuasa kerana seorang itu tidak bangun sahur atau bercita-cita bangun untuk berpuasa esok harinya. Melainkan jika dia memang berniat tidak mau berpuasa jika tidak terjaga semasa waktu sahur. Ada niat memang tak nak puasa, maka kalau dia waktu buat tidur tu dia niat tak nak puasa, esok pagi dia tak nak sahur, kemudian pagi esoknya dia pun puasa juga, maka tak salah puasa dia sebab dia tak ada niat.
Menurut mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali, bagi puasa Ramadan itu wajib diniatkan pada setiap malam sepanjang bulan tersebut. Waktunya mulai terbenam matahari hinggalah sebelum terbit fajar pada malam tersebut. Kau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan Hanbali, kita kena niat, pasal niat waktu tiap malam. Lepas maghrib tu dah boleh niat untuk puasa esoknya. Manakala mazhab Maliki pula menyatakan bagi puasa Ramadan itu hendaknya diniatkan sekali saja, iaitu pada malam pertama dengan niat sebulan penuh. Ya, mazhab Maliki niat sebulan. Pada malam pertama di bulan Ramadan, dia dah niat sebulan penuh untuk puasa. Contoh lafaz niat puasa Ramadan untuk sebulan. Nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Saja aku puasa sebulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Digalakkan berniat puasa untuk sebulan dengan sekali niat pada malam pertama Ramadan bagi mengelakkan daripada tidak sah puasa kerana terlupa berniat pada malamnya. Jadi malam pertama bulan Ramadan tu niat puasa untuk sebulan. Umat Islam di Malaysia mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan berniat untuk sebulan sekaligus. Namun begitu, jika puasa Ramadan terputus oleh suatu sebab seperti haid, sakit atau lain-lain, maka niat puasa sebulan itu tidak lagi memadai untuk hari-hari puasa yang seterusnya, tapi hendaklah diperbaharui niat apabila tidak ada lagi perkara yang menghalang daripada puasa berturut-turut tersebut. Dengan arti kata lain, memperbaharui niat sekali lagi bagi semua hari puasa Ramadan yang berbaki. Iaitu lafaz niatnya nawaitu shauma ghadin wa ila akhir Ramadan lillahi ta'ala. Saja aku puasa esok dan sehingga akhir Ramadan ini kerana Allah Ta'ala. Tapi bagi orang lelaki tak ada masalah. Bagi orang perempuan dah. Bagi orang lelaki dia dah wajib puasa. Dia tak ada cuti-cuti lah. Jadi kalau sakit yang menyebabkan dia dibolehkan tidak berpuasa. Waktu berniat. Waktu berniat bermula dari terbenam matahari, yakni waktu sembahyang fardu maghrib hinggalah sebelum terbit fajar siddiq, iaitu waktu subuh. Iaitu bolehlah dilakukan niat puasa pada mana-mana bahagian daripada waktu tersebut walaupun semasa buka. Dah masuk maghrib kan, kamu dah buka, waktu buka pun boleh terus niat nak puasa esok. Kelebihan bulan Ramadan, kita lihat. Bulan Ramadan ialah bulan yang penuh dengan keberkatan. Umat Islam mempercayai pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadar. Atau malam Al-Qadar. Lailah maksudnya malam. Al-Qadar malam. Al-Qadar maksudnya malam ketentuan. Lailatul Qadar atau malam Qadar ialah satu malam dalam bulan Ramadan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dipercayai siapa yang beramal pada malam tersebut sama seperti beramal selama 1000 bulan. 1000 bulan iaitu bersamaan 83 tahun 4 bulan. Beribadat pada malam Lailatul Qadar seolah beribadat selama 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Itu jangan lepaskan peluang pada malam cari malam Qadar ni. Cari malam Lailatul Qadar. Ustaz, Ya. yang dapat malam Lailatul Qadar ni orang yang beriman kan? Yelah, kita lah orang yang beriman. Siapa yang dapat malam Lailatul Qadar? Kita lah. Sebab tu pada malam tu bermula pada lepas maghrib. Lepas tu lepas maghrib sampai subuh. Kalau malam tu kita dah buat macam biasa, lepas maghrib kita solat maghrib kan. Lepas tu maghrib kita solat maghrib, kemudian kita baca Quran, kemudian kita solat isyak, kemudian kita solat tarawih. Lepas solat tarawih kita tadarus Al-Quran, baca Quran, kita tidur, bangun esok pagi sahur. Dah dapatlah tu malam tu. Kalau betul-betul malam tu malam Qadar, dapatlah malam tu kita beribadat selama 1000 bulan. Tapi kalau nak dapatkan lebih lagi pahala, kalau malam tu buat lagi qiyamul lail, bangun solat sunat, lagi dapat banyak pahala. Sebab bukan senang nak dapat malam Al-Qadar ni. Beribadat seolah-olah beribadat selama 83 tahun. Umur kita pun belum tentu mencapai umur sampai 83 tahun kan. Ustaz pernah dapat?
Apa dia? Ustaz pernah dapat ke malam Lailatul Qadar? Pernah dapat ke tak pernah dapat? Wallahu alam. Orang yang dapat ni tak perasan. Macam mana kita boleh tahu kita dapat ke tak dapat? Nak tahu kita dapat ke tak dapat, esok paginya tengok. Esok paginya, esok siang tengok. Dia tanda malam tu, malam Lailatul Qadar, esok siang, cuaca siang tu redup je. Kan? Tak panas sangat, tak panas terik. Kan? Suasana pada waktu siang tu redup je. Redup bukan mendung, bukan apa. Redup je. Tak panas terik kan. Sampai tengah hari. Tu tanda malam tadi, malam Lailatul Qadar. Nak tahu dapat ke tak dapat? Siang ni baru kita tahu kan. Oh malam tadi malam Lailatul Qadar kan. Malam tadi dah qiyamul lail. InsyaAllah amal kita tu diterima Allah Ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan siapa yang tidak mendapatnya, dia tergolong daripada orang yang amat rugi. Lailatul Qadar satu malam dalam bulan Ramadan yang tidak diketahui dengan tepat tarikhnya. Lebih diharapkan untuk mendapatkannya pada 10 malam yang terakhir Ramadan. Terutama malam-malam yang ganjil daripada 10 hari terakhir Ramadan tersebut. Patutnya dikira bila masuk waktu maghrib sehingga terbit fajar. Pada malam Al-Quran diturunkan, malam Al-Qadar berlaku pada 17 Ramadan. Sementara menurut Mubarak Furi Al-Quran turun pada malam 21 Ramadan. Orang yang pasti mendapat sebahagian Lailatul Qadar ialah orang yang solat pada maghrib dan isyak secara berjemaah sepanjang bulan Ramadan dan dia tidur dengan azam yang kuat untuk solat subuh berjemaah. Jadi malam Qadar tu, malam Lailatul Qadar tu, kalau kita dah selalu amalkan solat berjemaah, maghrib, isyak, subuh, secara automatik kita dah dapatlah malam tu malam Qadar. Malam Lailatul Qadar tu kita dah dapat. Sabda Rasulullah SAW, siapa yang solat isyak berjemaah, maka seolah-olah dia telah berqiyamul lail separuh malam. Dan siapa yang solat subuh berjemaah, maka seolah dia telah bersolat sepanjang malam. Jadi kalau dapat tunaikan solat secara berjemaah di surau, di masjid yang berdekatan. Sabda Rasulullah SAW, Allah berfirman, sesungguhnya dia iaitu hamba meninggalkan makan dan minum serta syahwatnya kerana-Ku. Puasa yang dikerjakan kerana-Ku. Puasa adalah untuk-Ku, sedangkan Aku memberi balasan setiap kebaikan itu dengan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda kecuali ibadah puasa. Hal ini kerana ia, iaitu puasa adalah untuk-Ku dan sudah tentu Aku sendiri akan memberi balasannya. Jadi puasa Allah Ta'ala saja yang akan menilainya. Sebab kalau solat, orang lain boleh tengok, boleh tahu oh dia solat kan. Sedekah orang pun boleh tengok oh dia sedekah, masukkan duit dalam tabung. Tapi kalau puasa, siapa yang tahu? Kita pun tak tahu kawan kita tu puasa ke tak. Dia kata dia puasa, tapi diam-diam dia makan ataupun dia minum. Sebab tu yang tahu hanya Allah Ta'ala saja. Sama ada kita tu puasa ataupun tidak. Sebab tu Allah Ta'ala yang memberikan ganjarannya. Kerugian meninggalkan puasa Ramadan. Pahala puasa Ramadan amat besar. Orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja bukan sahaja telah melakukan satu dosa besar, bahkan dia mengalami satu kerugian yang amat besar. Satu hari puasa yang ditinggalkan tersebut tidak boleh ditebus dengan apa jua cara, tidak boleh ditukar ganti sekalipun orang yang meninggalkannya berpuasa seumur hidupnya. Jadi puasa di bulan Ramadan, kalau dia tinggal puasa dengan sengaja dan saja dia tak puasa, maka dia kerugian yang amat besar. Kalaupun dia rugi dan dia nak ganti sepanjang hidup dia nak puasa, kerugian tu tak dapat ditampung. Walaupun dia akan ganti seumur hidupnya, tak akan sama. Sabda Nabi Muhammad SAW bermaksud, siapa berbuka satu hari pada bulan Ramadan tanpa ada rukhsah, uzur syarak dan tidak juga kerana sakit, dia tidak akan dapat menggantikan puasa yang ditinggalkannya itu.
sekalipun dia berpuasa seumur hidup. Jadi orang yang tak puasa di bulan Ramadan dia tak puasa, saja dia tak puasa, tinggal dengan sengaja. Dia sengaja tak nak puasa bulan Ramadan. Dan dia dah bertaubat dah kan. Dulu dia pernah tinggal puasa dan dia menyesal, dia nak ganti puasa tu. Apa yang dia ganti puasa tu, apa puasa qada tu, walaupun sepanjang hidup dia nak ganti, untuk berpuasa takkan sama, takkan dapat menembusnya. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tunjukkan daku satu amalan yang membolehkan daku masuki syurga dengan cara itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu hendaklah berpuasa kerana sesungguhnya tiada satu cara pun yang mampu menandinginya. Jadi puasa adalah salah satu cara untuk kita mendapat keredaan Allah Ta'ala, untuk mendapat syurga Allah SWT. Hukum puasa. Puasa wajib. Pada bulan Ramadan, puasa pada bulan Ramadan adalah merupakan satu rukun Islam. Syariat puasa Ramadan dipadukan pada umat Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua Hijrah. Makanya wajiblah ia dilakukan oleh semua orang Islam. Puasa ni terbagi pada 4. Puasa wajib terbagi pada 4. Puasa bulan Ramadan, puasa kifarah, puasa qada, puasa nazar. Puasa terbagi pada 2. Puasa wajib, puasa sunat kan. Puasa wajib terbagi pada 4. Puasa sunat terbagi kepada 5. Puasa sunat seperti puasa 6 bulan Syawal, puasa hari Arafah, puasa pada hari Tasu'ah, puasa pada hari Senin Khamis macam hari ni. Hari ni hari Senin, dia akan puasa sunat hari Senin. Puasa 3 hari pada setiap bulan Islam, iaitu 13, 14, 15 hari bulan. Kerana pada setiap hari tersebut bulan akan berada dalam keadaan jelas dan bulan mengambang kan, bulan penuh, bulan purnama. Juga dikenali sebagai puasa hari putih. Kemudian puasa yang diharamkan. Puasa boleh jadi haram, tak boleh berpuasa pada tarikh-tarikh berikut. Diharamkan berpuasa pada hari Syak, 30 Syakban nanti. Sekarang berapa bulan? Sekarang tadi saya sebut berapa bulan? 8 Syakban kan. Nanti 30 Syakban nanti tak boleh puasa. 30 Syakban nanti, kalau ada 30 Syakban ataupun 29 Syakban, hari ni bulan ni 29. 29 hari, bulan Syakban ada 29 hari. Jadi pada 29 Syakban tak boleh berpuasa sebab nak tentukan esok puasa ke tak. Esok bulan Ramadan ke tak kan. Hari melihat anak bulan. Hari melihat anak bulan tu sehari sebelum bulan Ramadan. Puasa pada hari raya Aidilfitri, 1 Syawal. Tak boleh. Tak boleh pada 1 Syawal tu kita puasa. Pada hari raya Aidil Adha, hari pertama Aidil Adha, 10 Zulhijjah. Dan hari Tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu hari-hari yang diharamkan berpuasa. Puasa perempuan haid dan nifas. Orang perempuan yang dalam haid dan nifas diharamkan berpuasa. Pada hari Arafah, yang ini pada 9 Zulhijjah, larangan ini larangan puasa menurut mazhab Syiah. Tapi puasa pada hari tersebut adalah sunat bagi Muslim yang ikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tak payah kita bincangkan. Puasa sunat seorang perempuan tanpa izin suaminya sedangkan suaminya berada di rumah. Puasa bagi orang yang bimbang berlakunya mudarat ke atas dirinya kerana berpuasa. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 3, iaitu berakal, balik, mampu. Berakal, waras, balik, cukup umur, mampu, iaitu tidak uzur. Syarat sah puasa mestilah orang itu orang Islam. Kalau dia bukan orang Islam tapi dia nak berpuasa juga. Tapi kalau dia orang bukan Islam, dia nak berpuasa, tak ada masalah. Cuma puasa dia tak diterima lah di sisi Allah SWT. Dan puasa dia tak sah. Sebab dia tak
tak Islam. Syarat yang pertama mesti dia orang Islam. Ada orang yang bukan Islam tu dia nak cuba. Macam mana dia tengok kawan dia yang Islam dia puasa, dia nak cuba. Tak makan, tak minum satu hari tu. Puasa lah. Dia cuba. Daripada waktu subuh sampai maghrib dia tak makan, tak minum. Tapi dia bukan Islam. Puasa dia diterima tak? Puasa dia tak diterima oleh Allah SWT sebab dia belum mengucap 2 kalimah syahadat. Dia belum lagi memeluk Islam. Syarat yang kedua berakal. Tidak sah jika gila atau kanak-kanak belum memayis. Kalau dia gila, orang tu gila, dia puasa juga. Tak salah sebab dia gila. Ataupun kanak-kanak yang belum memayis, yang belum tahu yang mana elok ke tak elok, maka dia tak sah lagi. Suci daripada haid dan nifas bagi perempuan. Dalam waktu yang dibolehkan puasa iaitu bukan dalam tempoh haram puasa tadi. Okey, rukun puasa ada 2, berniat pada malamnya, niat. Yang kedua menahan diri pada perkara-perkara yang batal puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Sunat puasa. Okey, banyak lagi. Sunat puasa. Perkara-perkara yang berikut disunatkan ketika berpuasa itu makan sahur. Jangan tinggalkan bersahur. Sahur ni untuk memberi tenaga kepada kita nanti waktu siang tu berpuasa. Menyegerakan berbuka dan sunat berbuka dengan buah kurma. Belum makan apa-apa benda yang lain, sebelum minum makan dulu buah kurma. Masa buka tu sebelum jamah apa-apa makanan atau minuman, makan dulu buah kurma 1 biji barulah minum. Kalau tak ada kurma, boleh ganti dengan benda yang manis, buah ataupun air. Menjamu orang yang berbuka puasa, solat tarawih, jangan tinggalkan solat tarawih di bulan Ramadan. Saya makan kurma dulu, lepas tu solat. Bagus. Kalau makan kurma dulu, lepas tu minum, lepas tu solat maghrib, bagus. Sebab dia tak melewatkan solat maghrib. Tapi kalau makan sampai kenyang, makan sampai solat maghrib pun dekat isyak, tu tak elok lah. Memperbaikan ibadat dan membuat kebaikan bersungguh-sungguh dan tekun berjaga malam. Itu pada suka malam terakhir khususnya. Okey, perkara yang membatalkan puasa, makan minum dengan sengaja. Ada terselit makanan dekat celah-celah gigi dia pun telan, batal nanti puasanya. Muntah dengan sengaja, setubuh di siang hari, makan air mani dengan sengaja, kuat darah haid, nifas, hilang akal, gila, hitam, pengsan, mabuk sepanjang hari, merokok di siang hari, murtad, keluar dari Islam, masukkan satu dalam rongga, seperti menyembur penguangi atau pinggan mulut dalam dan sebagainya. Larangan ini termasuk masukkan air atau udara ke dalam rongga terbuka kerana ingin berwuduk atau melegakan kesakitan ketidakselsaan pada rongga. Dengan syarat air tersebut tidak diminum atau ditelan dengan sengaja. Mereka yang diizinkan buka puasa sebelum waktunya, orang yang sakit, orang yang dibolehkan untuk tak puasa ni, orang yang sakit, orang yang bekerja, guru, orang yang dalam perjalanan lebih daripada 2 mahram, musafir, orang tua yang lemah, orang yang ibu yang hamil dan menyusukan anak. Doa buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, aku telah puasa untuk kau dan kaulah aku mempercayai dan aku buka puasa dengan apa yang kau berikan. Puasa ni ada beberapa tingkatan. Ada 3 tingkatan, 3 peringkat, iaitu disebut puasa orang awam, puasa orang khusus, puasa orang istimewa. Jadi kita ni tingkat yang mana? Puasa orang awam ni menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Dia hanya tak puasa, makan dan minum saja. Puasa khusus ni, dia bukan saja tak makan tak minum, tapi dia juga jaga semua panca indera dia, anggota dia daripada melakukan segala bentuk dosa. Itu puasa orang khusus. Peringkat yang tinggi sekali iaitu puasa orang yang istimewa, iaitu orang yang dia puasa bukan setakat zahir saja, makan minum, anggotanya tak buat dosa, tapi juga hati dia
hati dia juga terpelihara daripada melakukan dosa. Tak ada busuk hati, tak ada syak wasangka, tak ada rasa ego dan sebagainya. Itu puasa orang yang sangat istimewa. Kalau kita dah sampai peringkat tu, bagus kan. Tapi biasanya kita hanya peringkat ni lah, peringkat yang kedua kan. Kalau dapat peringkat yang kedua ni pun dah baik lah. Baik. Base. Nak tengok sambungan tadi cerita Akil? Nak tengok tak? Ada 5 minit lagi. Siapa nak tengok angkat tangan? Sambungan dia Kita lihat sambungan dia. Sambungan tu pun saya tengok tapi saya tengok lagi. Ya, ada masalah sikit. 3.58. Kenapa pula tu? Macam suara Khairul dan Hanafi je tu. Mari kita tengok apa dah jadi. Ya Allah, apa dah jadi? Khairul, Hanafi. Dodol kita. Habis dodol kita. Sabar Afif.
Awak berdua tak cedera ke? Tak, kami tak apa-apa. Tolong? Cepat sikit. Dah naik ke bas kaki tangan. Habis, macam mana sekarang? Dodol sudah rosak. Kita tak boleh jual. Dengan apa kita nak derma pada rumah anak yatim tu nanti? Ini semua mereka punya pasal. Kalau mereka tak curi-curi makan, takkan jadi macam ni. Bawa bersabar, Afif. Mungkin bencana ni ada hikmahnya. Saya tak nampak pun apa hikmahnya. Jangan cakap macam tu, Afif. InsyaAllah, saya yakin masalah ni kita boleh selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru. Wa ma yulaqaha illa dhu hazzan azim. Hikmahnya ialah Khairul dan Hanafi akhirnya terlibat sama dalam usaha kamu semua untuk menyumbang kepada rumah anak-anak yatim tu. Betul cakap Ustaz tu. Muka tu senyumlah sikit, Afif. Bila masa pula kami mendaftarkan diri dia? Maklumlah. Kami ni kan pemalas. Yang pemalas tu engkau, bukan aku. Kamu tengok wajah kawan-kawan kamu? Mereka telah berusaha keras untuk menjayakan projek ini. Mereka telah banyak bersabar untuk menyiapkannya. Takkanlah kamu berdua tidak kasihan kepada mereka? Kami kesian, tapi... Kamu berdua kan budak yang baik. Bertanggungjawablah atas apa yang telah kamu lakukan. Baiklah Ustaz, kami akan tolong buat semula dodol tu. Mari Hanafi, kita tolong mereka pula. Lagi 2 jam, siaplah dodol ni nanti. Apa? 2 jam? Tak balik rumah lah kita. Wah. Sabar. Tak mengapa. Kalau kita bekerjasama, kerja jadi cepat. Awak berdua rehatlah dulu. Biar kami bergila-gila pula kacau dodol ni. Terima kasih Akil. Terima kasih semua. Okay. Baik, itu cerita tentang Akil, tentang puasa. Jadi kamu boleh dapat pengajaran daripada kisah tadi tu. Banyak kisah pengajaran yang boleh dapat daripada kartun tu. Baik, kita sampai di sini. InsyaAllah kita akan jumpa pada hari Rabu dan Khamis. Ada 2 lagi sesi PDPR kita, Rabu dan Khamis, Pendidikan Islam. Okay, dah tutup dengan tasbih, kifarah dan surah Wa'as. Okay, tugasan kamu tulis maksud puasa dalam bahasa tulisan Jawi. Tulis apa yang dimaksudkan dengan puasa di bulan Ramadan. Dalam
buku tulis peninggal Islam. Dan terakhir dengan tasbih Iqra dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz.